Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbahasan kita kitab Taisir Mustalah Hadis, iaitu pada muka surat 38 di bawah tajuk Al-Hasan, iaitu hadis hasan, iaitu hadis yang kedua di bawah tajuk hadis makbul. Jadi hadis makbul bau ni terbahagi kepada sahih, hasan li zatihi, hasan sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Ini yang kedua. Hadis hasan dari segi bahasa ia adalah sifat musyabbahah daripada al-husnu, yang bererti keindahan. Dari segi istilah pula, ulama berbeza pendapat dalam memberikan definisi hadis hasan, memandangkan ia berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Jadi masalah ta'rif hadis hasan ni memang menjadi pertikaian ataupun perbincangan ulama, terutamanya setengah ulama menganggap hadis hasan ni sebenarnya termasuk di bawah hadis yang sahih juga. Dari segi mana? Dari segi ia dijadikan hujah. Sebahagian pula memasukkan di bawah hadis dhaif, sebab setengah daripada hadis hasan itu asalnya daripada hadis dhaif. Sebahagian ulama mendefinisikan salah satu bahagiannya sahaja. Maksud dikata mendefinisikan salah satu bahagian sahaja, beri ta'rif kepada salah satu daripada bahagian hadis hasan. Ini berdasarkan kepada perbincangan ulama, hadis hasan itu ada dua: hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Seperti dalam muka surat 28 itu, pembahagian hadis makbul, sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Maknanya sahih itu ada dua, hasan itu ada dua. Jadi perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan, dalam memberi ta'rif kepada hadis hasan ini, kerana sebahagian mereka itu hanya menyebut hadis hasan li zatihi saja, ataupun hadis hasan li ghairihi saja. Bagaimanapun penulis akan menyebutkan sebahagian daripada definisi-definisi tersebut dan akan memilih definisi yang dirasakan paling tepat. Ini pengarah akan pilih hak mana yang dia bersetuju. Sebenarnya dalam masalah ta'rif ni, ataupun dalam masalah istilah ni, masing-masing boleh mentarifkan mengikut masing-masing lah, mengikut istilah masing-masing. Kadang-kadang istilahnya ia sama, tetapi isi dalam istilah tu tak serupa, kandungan dalam istilah tu tak serupa. Mana tidak perlu besar lah kita kata dalam masalah perbezaan memberi istilah ini, memberi ta'rif ini. Pertama, definisi Al-Khattabi. Mengikut Al-Khattabi, hadis hasan adalah hadis yang diketahui puncanya dan perawi-perawinya masyhur lagi dikenali. Kebanyakan hadis tergolong dalam hadis hasan dan ia diterima oleh kebanyakan ulama dan diamalkan oleh kesemua fuqaha. Ini ta'rif yang pertama. Khattabi ini salah seorang daripada pensyarah Sahih Bukhari dan juga Sunan Abi Daud, dan dia ada kamus hadis dia, Gharibul Hadis, itu Khattabi.
Jadi hadis dia diketahui puncanya. Ma'urifa makhrajuhu. Pada punca dia tu diketahui. Dalam ta'liq pengarah nombor 20 itu, hadis itu dari periwayatan seorang ulama, dari seorang perawi yang terkenal dengan hadis penduduk negerinya. Itu tafsirnya yang dibuat oleh Syekh Mahmud Tahad. Mana bagi dia hadis yang diketahui puncanya, mana seorang perawi memang terkenal dengan hadis orang negeri dia. Macam contoh kita kata Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah memang terkenal dengan hadis daripada penduduk Syam. Sehingga ulama rijal mengatakan bahawa selain daripada penduduk Syam, riwayat dia tu tidak kuat. Mana hadis dia tu daripada perawi-perawi Syamiyin itu diterima. Kalau daripada penduduk Mesir ke Basrah ke Mekah ke, itu tidak diterima. Tidak diterima sebagai kuat. Sebagai contoh hadis ulama Basrah, apabila diriwayatkan melalui Qatadah atau perawi sepertinya, maka puncanya adalah dikenali. Sebab Qatadah tu memang dia ahli dalam meriwayatkan daripada penduduk Basrah. Tetapi apabila datang melalui orang lain, maka hadis itu syadz. Mana agak pelik lah. Tiba-tiba hadis itu diketahui daripada orang luar. Ini seolah-olah isyarat kepada persyaratan bersambung-sambungnya sanad. Itu kata dia. Boleh juga kita tambah dengan mengatakan bahawa bila dikatakan diketahui puncanya itu, mana diketahui siapa dia perawi itu. Mana tidak boleh ada seorang yang gugur. Mana hadis hasan ni mengikut Khattabi, tidak boleh ada perawi yang terputus daripada sana. Mana tidak boleh ada perawi yang digugurkan daripada sana. Sebab apa? Sebab bila terputus anak, maknanya tidak diketahui lah siapa dia perawi itu. Kau gugur. Macam juga tidak boleh ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul ni kita tidak tahu siapa dia. Keadaan diri dia, apa kata ulama rijal tentang diri dia. Dia tidak diketahui meriwayatkan selain daripada hadis tersebut. Mana nak ada seorang perawi itu diketahui, maka dengan ini hadis munqati', hadis yang terputus, mana gugur seorang perawi itu, mana tidak termasuk dalam senarai hadis hasan mengikut Khattabi. Dan perawi-perawinya masyhur lagi dikenali. Mana di sini bawah tu 61, terkenal dengan keadilan dan ketepatan ingatan yang sederhana antara kuat dan lemah. Ketepatan ingatan ni dhabit dia tu kurang. Maknanya dari segi peratus salah tu lebih banyak lagi daripada perawi siqah. Perawi siqah ni ada juga tersalah tetapi jaga dia agak boleh kira lah ada salah tu. Bila kata perawi itu masyhur lagi dikenali, mana dia tidak boleh sebagai perawi yang majhul lah. Tak tahu. Dan juga kalau hadis tu hadis perawi mudallis, hadis perawi mudallis, mana perawi ni dia menyembunyikan siapa dia guru dia. Mana dia tidak sebut dengan tepat siapa dia guru dia tu, sehingga orang menganggap orang yang lain. Maknanya kalau dia sebut nama tu guru dia yang terkenal tu, maka orang akan kata tahu dah ni guru dia ni rupanya orang dhaif. Orang dhaif.
Sebab itulah dia pindah kepada nama yang lain. Macam contoh Atiyah Al-Kufi. Atiyah Al-Kufi ni guru dia Muhammad bin Sa'id Al-Maslub Al-Kalbi. Al-Kalbi, mana dia ni Arkanul Kadhib. Muhammad bin Sa'id Al-Maslub Al-Kalbi, mana dia terjara lah, kita kata orang yang banyak melakukan pembohongan dalam hadis. Atiyah, dia kadang-kadang dia menyembunyikan guru dia ni. Kalau dia sebut Muhammad bin Sa'id, orang tak ambil riwayat selalu. Tetapi dia tukar kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id. Jadi bila dia tukar lagu tu, orang pun tak perasan dah bahawa tubuh dia ni, orang bahkan tubuh dia ni kemungkinan Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal tidak. Padahal tidak. Itu satu bentuk tadlis. Jadi perawi mudallis ni, bila dia tidak menyebut cara periwayatan dia tu, anak tu, tak. Apakah dia dengan sendiri ataupun ada perawi yang digugurkan, itu bererti perawi itu tidak menepati syarat masyhur lah, seperti yang dikatakan oleh oleh Khattabi di sini. Mana selagi perawi mudallis itu tidak menjelaskan tadlisnya itu, maka dia tidak terselamat daripada bentuk pendustaan. Kebanyakan hadis tergolong dalam hadis hasan. Maknanya umum hadis itu kata dia banyak hadis hasan, dia diterima dan diamalkan, mana dibuat hujjah oleh para fuqaha. Itu dalam kitab Khattabi sebut dalam Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan ni syarah kepada Sunan Abu Dawud lah. Kalau syarah pada Bukhari itu A'lamul Hadis. Boleh tulis balik notannya boleh. Maksud maknanya ada ulama Basrah. Kalau selalu pada kota dah boleh tak? Ini contoh lah. Mana macam contoh. Sebagai contoh, hadis ulama Basrah apabila diriwayatkan melalui Qatadah atau perawi sepertinya tu, sepertinya ada tinggal. Maka puncanya adalah dikenali. Mana orang-orang yang memang dia ahli, maknanya dia lama duduk di Basrah tu lah. Mana ada ayat di sini orang setempat itu, adapun orang lama yang duduk, mulazamah dengan guru-guru hadis yang ada di Basrah itu lebih mengetahui hadis orang Basrah. Macam contoh, kita buat semua dah. Kalau hak banyak ambil riwayat daripada Abu Hurairah, siapa dia? Antaranya menantu dia, Sa'id Ibn Musayyib. Mana hadis Abu Hurairah tu, tak, kalau apa yang diriwayatkan oleh orang lain tidak seperti Sa'id Ibn Musayyib, maka riwayat tu tidak diterima. Maka kena ambil riwayat Sa'id Ibn Musayyib. Sebab apa? Sebab Sa'id Ibn Musayyib ni dia lama berdampingan dengan Abu Hurairah. Dia paling banyak ambil hadis daripada Abu Hurairah. Sebab juga kalau daripada Anas bin Malik, paling lama mulazamah dengan dia Sabit Al-Bunani. Jadi kalau kata ada perawi lain, tak, riwayat daripada Anas tidak seperti riwayat Anas, riwayat Sabit Al-Bunani, maka riwayat itu kena ketepikan. Sebab dia kira kedudukan Sabit Al-Bunani itu yang lama mendampingi, Anas bin Malik itu lebih kuat lagi, berbanding dengan orang yang ada seluruh hadis daripada seorang guru.
Jadi kemungkinan kita kata dia ni hanya singgah sahaja. Betul dia balik Mekah lalu ke Basrah. Dia nak balik ke Khurasan ataupun nak balik ke Mesir. Jadi lalu di Basrah kebetulan dah singgah masuk majlis hadis tu sehari dua faham riwayat, lepas dia balik. Mana dia ambil hadis daripada orang Basrah tu sebentar ya. Tempoh berada dia di Basrah tu sekejap. Berbeza dengan orang yang memang duduk situ. Mana dia kenal Syekh ni, cara periwayatan dia berapa kali dia sebut hadis tu dia boleh beza. Mana kadang-kadang guru dia tu sebut dengan panjang, dengan pendek. Ada dengan makna contohnya, ada dengan lafaz. Jadi tidak serupa antara, sebab itulah faktor mulazamah tu adalah faktor yang penting. Definisi At-Tirmidzi bagi hadis hasan, iaitu setiap hadis yang diriwayatkan tanpa ada di dalam sanadnya perawi yang dituduh berdusta. Hadis tidak syadz, hadis itu tidak boleh syadz, diriwayatkan dengan jalan yang lain seperti itu juga, maka itu menurut kami adalah hadis hasan. Jadi hal ni Imam Tirmizi sebut di hujung di hujung kitab jami' dia tu, dalam dipanggil Al-Ilal Shaghir. Kitab Ilal Shaghir. Kitab Ilal Shaghir ni dia macam mukaddimah. Mukaddimah kepada mukaddimah Imam Tirmizi kepada kitab hadis dia. Dia beza dengan orang lain. Kalau Imam Bukhari tak ada mukaddimah. Imam Muslim mukaddimah dulu baru masuk hadis. Imam Tirmizi ni habis jami' dia tu, di akhir tu ada kitab Ilal. Kitab Ilal itulah dia menerangkan asas-asas ataupun macam syarat dia, ta'rif dia bagi kitab jami' dia. Jadi habis tu baru dia je. Kalau Abu Daud dia atas dia buat surat dia, risalah dia kepada penduduk Mekah tentang cara dia cara kitab sunan dia. Jadi Imam Tirmizi dalam Ilal Shaghir dia tu, di akhir kitab jami' tu dia sebut tarikh. Jadi cara dia tu pelan. Cara dia tu pelan. Tapi setengah tepat tu dia ngaji dengan Ilal dulu baru masuk Tirmizi. Ada juga lagu tu cara. Jadi dia kata setiap hadis diriwayatkan tanpa dalam sanadnya itu ada perawi yang dituduh berdusta. Kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi muttaham bil kadhib. Mana yang dikatakan hadis hasan tu makna hadis yang tidak ada dalam sanad dia tu perawi yang dituduh berdusta. Pada kalau perawi itu berdusta, tu ialah tak ada, tidak dikira hasan. Jadi apa yang dikatakan sebagai dituduh berdusta dengan berdusta tak serupa. Jadi kalau kata diriwayatkan oleh perawi pendusta, itu hadis maudhu selalu. Yang dikatakan berdusta dengan dituduh berdusta, berdusta ni memang terang berdusta dalam menyandarkan hadis kepada Nabi. Itu panggil perawi yang berdusta. Orang panggil kazab. Kazab. Kalau kata perawi yang dituduh berdusta ni, dalam percakapan biasa memang dia ada berdusta. Cuma nak sabit dia berdusta dalam hadis Nabi tak jumpa lagi. Tetapi disebabkan dalam percakapan biasa tu dia sudah terbiasa dengan berdusta, maka tidak ada jaminan bahawa dia tidak berdusta dalam hadis Nabi. Tak ada jaminan. Sebab itulah dikatakan muttaham, mana dia dituduh sebagai berdusta.
Mana bimbang takut dia ada berdusta juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia, supaya learn dia lah. Orang itu Syiah. Orang ni dituduh Syiah. Jadi hak dituduh Syiah tu, apa kita kata? Dia tidak Syiah. Mana bila kita kata dia tidak Syiah, apa mesti dia tu ahli sunnah? Hal ni orang kita kurang cermat. Mana bila orang kata ada sokset dah bahawa dia ni Syiah, dituduh sebagai Syiah, maka kita kena berhati-hati dengan dia tu. Mana kita boleh tengok melalui qarinah dia panggil, keadaan dia tu lagu mana, apakah menyokong tuduhan ke atas dia sebagai Syiah ataupun tidak. Jadi kalau nak hati tu dia tu terbukti sebagai Syiah, payah. Macamlah juga hadis perawi itu berdusta dengan perawi yang dituduh berdusta, lagu tu juga lah. Jadi kalau kita kata tak apa dia tak berdusta lagi dalam hadis Nabi, jadi kita nak terima hadis dia, payah lagu tu. Boleh jadi dia berdusta ke atas nama Nabi, kita tidak sedar. Mana hadis hasan mengikut Tirmizi ni, setiap hadis yang diriwayatkan tanpa ada dalam sanadnya perawi yang dituduh berdusta. Mana lawan kepada dituduh berdusta ni, mana perawi yang adil lah, siqah, dipercayai. Mana kalau perawi itu siqah adil, maka sahih selalu lah di sisi Tirmizi. Ataupun panggil kalau ikut Tirmizi hasan sahih. Hasan sahih. Begitu juga kalau dia tu dalam periwayatan dia tu dah ada waham, ada tersalah, salah yang banyak, itu masih lagi dikira dia tu perawi hadis hasan mengikut Tirmizi. Kemudian hadis tidak syaz, tidak ada percanggahan. Yang ini tidak ada percanggahan dengan hadis-hadis sahih lain. Diriwayatkan dengan jalan yang lain seperti itu juga. Maknanya hadis itu melalui tariq yang lain, ada juga yang semakna dengan dia. Maksudnya tidak semestinya ada dalam jalan yang lain itu mana serupa dengan lafaz itu juga, tidak. Maknanya ada juga yang diriwayatkan hadis itu dengan makna dia, sama makna. Walaupun tidak serupa lafaz tetapi makna yang sama. Maka itu menurut kami adalah hadis hasan. Definisi yang ketiga, definisi Hafiz Ibnu Hajar. Khabar, yakni hadis ahad dengan nukilan perawi adil, sempurna ketepatan, bersambung sanad tanpa ada illah dan syadz, maka itu adalah hadis hasan li dzatih. Hadis sahih li dzatih. Tanpa ada illah dan syadz, maka itu adalah hadis sahih li dzatih. Sahih li dzatih. Sekiranya ketepatannya kurang, maka itu adalah hadis hasan li dzatihi. Maknanya mengikut Hafiz Ibnu Hajar ni, apa yang membezakan di antara hadis sahih li dzatihi dengan hadis hasan li dzatihi itu hanya melihat kepada ingatan, dhabit dia tu kurang sedikit. Mana pada darjah yang sederhana. Sederhana. Kalau banyak salah, dah. Mana hak tu panggil perawian ada ghaflah. Ghaflah. Mana kelalaian, mana tidak cermat, tidak ingat, tidak kuat ingatan dia. Jadi dimaksudkan oleh Hafiz Ibnu Hajar ini, hadis hasan tu maknanya darjat, taraf ingatan dia tu sederhana. Mana bukan kata jarang salah, tidak. Ataupun banyak sangat salah, tidak. Tetapi
agak sederhana. Mana kalau kita tengok dalam tarikh Hafiz Ibnu Hajar ni, beza situ je, maknanya syarat adil tu tetap kena ada. Syarat tidak ada terputus sanad, syarat tu bersambung sanad tetap ada dalam hadis sahih dan juga hadis hasan tanpa ada illah dan syad. Cumanya berbeza dari segi kesempurnaan, ketepatan tu, dhabit tu. Beza situ ya. Penulis berpendapat seolah-olah hadis hasan menurut Ibnu Hajar adalah hadis sahih apabila ketepatan perawinya rendah, dan ini adalah definisi hadis hasan yang paling baik, mana dia tarjih. Inilah. Sementara definisi Al-Khattabi terlalu banyak kritikan padanya. Maknanya kalau kita tengok dalam kitab utama mustalah hadis ni seperti Ulumul Hadis Muqaddimah Ibnu Salah, memang banyaklah kritikan dibuat oleh Hafiz oleh Ibnu Salah sendiri, Hafiz Ibnu Hajar ke Zarkashi ke orang lain ke, memang banyak. Mana bila banyak kritikan tu maknanya tidak tepatlah dalam mendefinisikan sesuatu istilah. Mana bila banyak kritik tu, itu menunjukkan tidak tepat dalam membuat istilah. Manakala definisi At-Tirmizi, beliau hanya mendefinisikan salah satu bahagian hadis hasan saja, iaitu hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi ini secara ringkas, iaitu hadis itu sendiri tidak hasan, dhaif hadis itu sendiri, tetapi hanya menjadi hasan bila bergabung dengan beberapa sanad yang lain, seperti yang disebutkan oleh Tirmizi di sini, diriwayatkan dengan jalan yang lain seperti itu juga, mana ada sokongan, mana dia sanad itu sendiri, mana ada perawi yang dhaif, asalkan tidak dituduh berdusta, mana itu syarat minimum. Mana syarat minimum hadis hasan tu tidak boleh ada perawi yang dituduh berdusta. Mana kalau perawi itu ada banyak tersalah, ghaflah, boleh lagi dikira sebagai hadis hasan. Cuma dia kena ada sokongan. Jadi bila ada sokongan tu, mengikut yang difahami oleh ulama mutakhirin, ulama kemudian ni, itu jadi hadis hasan li ghairihi. Mana jadi asal hadis dhaif jadi hasan kerana bergabung dengan sanad yang lain. Jadi kata dia, sepatutnya beliau memberi takrif hasan li zatihi, kerana hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang meningkat ke darjah hasan kerana ditampung oleh banyak sanad, oleh beberapa sanad yang lain. Jadi hal ini apa yang dikritik oleh Dr. Mahmud Tahan ni dikritik pula oleh orang lain. Seperti yang kita sebut awal-awal tadi, ni masalah istilah. Masing-masing ulama dia boleh buat istilah dia sendiri. Utamanya Imam Tirmizi, dia ada cara dia dalam sebut istilah. Ada cara dia dalam dia menilai hadis itu, hadis ni hasan, apa makna dia? Hadis ni hasan gharib, hadis ni hasan sahih. Itu ada istilah dia sendiri. Jadi kalau kita nak mengikat, kita nak mentafsirkan istilah dia tu mengikut fahaman kita orang kemudian, itu tidak tepat, tidak berapa sesuai. Sebab itulah kita kena faham cara dia dulu, kena kaji cara dia dulu, apa maksud dia. Definisi terpilih, maknanya dia cuba, pengarang cuba nak memberi tarikh dia yang tersendiri, mana dia tarjih lah daripada beberapa tarikh itu. Dia tarjih, dan tarjih dia ni berdasarkan kepada definisi Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar. Itu hadis hasan bolehlah didefinisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya, dengan nukilan perawi yang adil tetapi rendah ketepatannya daripada perawi sepertinya, sehingga ke hujung sanad. Maknanya
daripada perawi sepertinya sehingga ke hujung sanad, itu maksudnya ittisalul sanad. Sanad yang bersambung-sambung tidak putus, tanpa sebarang syad, tanpa sebarang percanggahan, dan tanpa ada illah, ada penyakit. Illah penyakit hadis ni seperti apa? Seperti hadis tu asalnya kata-kata sahabat, tetapi dianggap sebagai kata-kata Nabi. Mana walaupun dalam sanad dia tu orang molek belaka, orang yang adil dah, lepas tu pasti bertemu antara satu sama lain. Setiap daripada murid itu bertemu dengan guru dia, tapi tiba-tiba ada seorang tu tersalah. Orang kuat dah, orang dhabit dah, ataupun orang yang adil dah, cuma dia tersalah, waham. Hak kata-kata sahabat, dia kata hadis Nabi. Dia kata hak mauquf, dia kata marfu. Itu contoh illah dalam sanad hadis. Walaupun kita kata perawi-perawi itu dia molek belaka, adil, bersambung sanad, tetapi ada penyakit, ada kesilapan dalam hadis itu. Sebab itulah kita sebut dulu hadis ma'lul ni, hadis yang ada illah ni, dia tak berkait dengan keadilan perawi. Maknanya dia dimasuki oleh sanad yang sahih. Sanad dhaif, orang tak bicara pasal ma'lul dia. Atau tu terang, terang ada penyakit. Kalau kata putus sanad ke, ada perawi dhaif ke, dah perawi yang dituduh berdusta tu, orang tak kecek dah dulu. Okey, pakai hukum dhaif lagi. Hal ini sanad zahir apa molek. Tetapi bila dikaji oleh ahli dia, oleh nuqad, maka jelaslah siapa dia telah tersilap. Jadi di sini dilihat hadis hasan itu tak ada beza dengan hadis sahih, kecuali atas poin ketepatan dhabit itu kurang sedikit. Adapun dalam syarat-syarat yang lain, dalam 4 syarat yang lain serupa sahaja hukumnya. Ia seperti hadis sahih dari segi boleh dijadikan hujjah. Mana boleh buat dalil, boleh nak mempertahankan, boleh nak buat dalil atas satu hukum, boleh kita nak mempertahankan hukum ataupun amalan yang berdasarkan kepada hadis itu. Mana boleh buat kecek. Kalau hadis itu dhaif dah, dia sudah lah. Kalau kita pergi dengan hadis dhaif itu, mana tak suruh gagal. Itu cara dia. Sama, mana hadis hasan seperti juga hadis sahih boleh dijadikan hujjah, walaupun dari segi kekuatan ia lebih rendah. Oleh kerana itu semua fuqaha beramal dengannya. Kebanyakan ulama hadis dan usul berhujjah dengannya, kecuali segelintir dari kalangan yang berpandangan keras. Bagaimanapun, sebahagian ulama hadis yang bersikap bermudah seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah telah memasukkannya ke dalam bahagian sahih, walaupun mereka berpendapat hadis hasan lebih rendah daripada hadis sahih, seperti yang dijelaskan sebelum ini. Maknanya syarat mereka berdua tu tidak seketat. Syarat Ibnu Khuzaimah, syarat Ibnu Hibban dan Al-Hakim itu tidak seketat syarat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang hak dia kata sahih itu sebenarnya tidak sahih, masih lagi hasan, belum sampai tahap sahih. Contoh hadis hasan, itu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Juni an Abi Bakr ibni Abi Musa Al-Ash'ari qala sami'tu abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah la zilalis suyuf. Kata beliau, yakni kata Tirmizi, Qutaibah telah menceritakan kepada kami bahawa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai telah menceritakan daripada Abi Imran al-Jawni daripada Abu Bakr ibni
Abi Musa al-Ash'ari berkata, saya mendengar ayah saya berkata ketika berhadapan dengan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga berada di bawah naungan pedang-pedang. Hadis ini dihukum oleh Tirmizi sebagai ini adalah hadis hasan gharib. Hadis ini hasan kerana perawi-perawi yang 4 bagi sanad ini kesemua adalah siqah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Beliau seorang hasanul hadis, baik hadisnya. Oleh kerana itu hadis ini jatuh dari martabat sahih kepada hasan. Itu kata Syekh Mahmud Taha. Tapi kalau tengok bawah tu, nombor 66 tu, hadis Tirmizi 1959. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, nombor 1902, Kitabul Jihad. Jadi hak ni agak muskil ni. Macam mana pengarang kita ni kata hadis ni hasan, tapi hadis ni ada dalam Muslim. Mana kalau kata hadis ni ada dalam Muslim, sahih lah. Itu satu persoalan. Lepas tu dia kata Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ni, dalam perbincangan ulama rijal, Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini tidak sepakat sebenarnya tentang diri dia tu. Setengah ulama seperti Ibnul Madini kata dia ni siqah, orang molek. Dia kata la ba'sa bihi. Tetapi ramai juga ulama kata dia ni mutasyayyi. Ada berfaham Syiah. Sebab apa? Sebab ada kata bila disebutkan kepada dia tu tentang Muawiyah, jadi dia cela. Tapi bila sebut Sayyidina Ali, dia teriak sebenarnya. Jadi ada Syiah tu. Setengah daripada ulama kata orang-orang seperti dia ni, kalau dia tidak menyeru kepada bid'ah dia, boleh diterima. Boleh diterima. Cuma dia ni tidaklah sampai tahap memaki syaikhan. Kalau memaki syaikhan tu dipanggil Rafidah selalu. Hak tu memang tak ambil dulu dah riwayat dia tu. Cuma hak mutasyayyi ni, hak cenderung kepada Sayyidina Ali, melebihkan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat yang lain dengan tidak mengatasi Abu Bakar dan Umar. Hadis-hadis macam dia ni, kalau hadis fadail, hadis kitabur riqah, hadis kitabuz zuhud, masih lagi perawi seperti ni diambil riwayat dia tu oleh Bukhari dan Muslim. Mana kalau dalam bab ni, dalam bab hadis zuhud, hadis riqah ni, hadis-hadis tentang menggemarkan kepada akhirat, hadis-hadis yang bila kita baca hadis itu melembutkan hati kita, ingat kepada akhirat, lupa pada dunia. Jadi hadis-hadis dia ni, hadis-hadis orang seperti ni, orang yang ada masalah fahaman ni, asalkan dia tidak menyeru kepada bid'ah dia, riwayat dia tu tidak menyokong bid'ah dia, itu masih lagi diterima riwayat dia tu. Cuma dalam bab ni lah. Mana kalau kata ada dalam Muslim, dalam bab ni, mana dalam bab fadail ni, dalam bab fadail. Jadi kok mana pun ada ni, kalau mengikut Imam Muslim kira-kira sahih lah. Terutamanya kalau kita cek dalam Muslim tu, ini duduk di awal, bab. Mana kalau kata duduk awal bab tu, mana dia tidak sebagai mutaba'ah lah, ataupun syawahid itu dikira sebagai hadis asal ataupun hadis usul bab. Ataupun seperti yang kita bicara tadi, paling tinggi hadis dia tu hanya diterima dalam bab riqah, dalam bab zuhud, dalam bab fadail, tidak dalam bab hukum, tidak dalam bab akidah. Jadi kita kena faham juga cara ulama hadis ni. Maknanya
Dari segi dia ketat tu dalam bab halal haram dia agak ketat. Kalau dalam bab akidah dia ketat. Tapi kalau dalam bab dalam bab manakib, dalam bab zuhud ni kurang sikit dia. Sebab fadhil ini dia kira tidak asal lah benda sampingnya. Hak asalnya hukum. Itu persoalan pertama berhubung dengan contoh yang disebutkan oleh Dr. Mahmud Faham di sini. Perkara yang kedua, hak dia kata hadis ni hasan. Komentar Tirmizi hadis ni adalah hadis hasan gharib. Sebenarnya kalau cek dalam nuskah Tirmizi, selain daripada yang dipakai oleh pengarang kita, kita tak tahu dia pakai nuskah mana. Cuma kalau anda cek nuskah anda begitu kok macam Syekh Tariq Iwadullah kritik kitab Taisir Mustalah hadis ni, dia kata dalam nuskah dia tengok tu hadis hasan, bukan hadis hasan gharib. Tirmizi kata sahih gharib. Maknanya sebenarnya hukum hadis ni mengikut Imam Tirmizi sendiri bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, tetapi sahih gharib. Maknanya di sini pengarang kita ni kira-kira tidak teliti lah dalam berpegang dengan, dalam dia iktimad, dia berpegang dengan nuskah mana kitab Tirmizi. Sebab dia pun bahas juga masalah ni, masalah nuskah Tirmizi ni. Dalam masalah hukum Tirmizi itu sahih gharib lagu mana, kadang-kadang ada tidak tepat. Mana kena cek nuskah hasan Tirmizi itu mana lebih tepat. Kadang-kadang jadi campur habis, ada tukar. Bagaimana dikritis. Dalam tag atas, tag dia sendiri, muka surat 42 tu, 42 tu bukan orang atas kaki, baris kedua akhir. Baris kedua akhir tu, bagaimanapun kita harus berhati-hati tentang edisi yang berbeza, nuskah yang berbeza-beza berhubung dengan kata-kata beliau hasan sahih dan sebagainya. Hasan sahih, hasan gharib ke sahih gharib ke, adalah menjadi tanggungjawab pelajar hadis memberi perhatian dalam memilih edisi yang telah dinilai dan membandingkan dengan manuskrip asal yang diakui. Mana dia pun ada terlepas pandai lah, mana dia bagi contoh ini sebagai hadis hasan. Sebenarnya dalam nuskah Tirmizi yang lain, Tirmizi tidak kata hasan gharib, tetapi Tirmizi kata sahih gharib. Mana? Mana tu? Darussalam. Sekali terjemah ni. Sabar. Oh, terjemah Inggeris. Bahasa Indonesia. Mungkin dia apa? Itulah masalah edisi tu lah. Edisi, jadi ada mana itu mana menjadi persoalan. Kalau kata hadis ni hasan, kalau betul lah, betul lah nuskah Tirmizi itu kata hadis ni hasan, tetapi apa ada dalam Muslim?
Mana kalau kata dalam Muslim sahih. Kalau kata kalau kata apa? Kalau kata nuskah Tirmizi asal sahih ghairi. Mana tak kenal dia lah. Apa yang contoh tu? Jadi sama ada sahih ghairi ke ataupun hasan ghairi, tak kenal pengarah sama. Maknanya hadis tu bila ada dalam, bila kata hasan, tiba-tiba ada dalam Muslim, maka dia telah menghasilkan hadisnya sahih di sisi Muslim. Ataupun boleh jadi macam jadi dalam mustadrak lah, mustadrak Hakim yang kita sebut ni. Kadang-kadang hadis tu memang ada dah dalam Bukhari Muslim, tetapi Hakim kata ini syarat Bukhari Muslim. Mana kalau kata ini syarat Bukhari Muslim, mana hadis itu tak ada dalam Bukhari Muslim. Tetapi bila semak dalam Bukhari Muslim ada. Jadi dia menamakan hadis ni mengikut syarat Bukhari Muslim tidak tepatlah. Sebab apa? Hak kata syarat Bukhari Muslim, perawi Bukhari Muslim, cuma tak ada hadis dia tu dalam Muslim, Bukhari Muslim. Tapi kalau kata hadis ni dalam nuskah kata sahih ghairi, mana tak kena, tak kena. Teranglah. Oh, terang tak kena. Martabaknya, jadi martabak hadis hasan. Mana di sini antara hadis-hadis hasan ni sama-sama dia pun ada tingkatan juga. Seperti mana hadis sahih. Seperti mana hadis sahih. Hadis sahih tu sendiri banyak kelas. Seperti kita sebut tadi kan. Mana kalau riwayat daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar tinggi. Kalau riwayat daripada Abi Zinad, daripada A'raj, daripada Abu Hurairah, tu tinggi. Tapi kalau riwayat contoh kita kata riwayat daripada Ma'mar, daripada Ma'mar biasa riwayat daripada sahabat Ma'mar. Mana dia perawi si sahih tu sendiri, perawi adil tu sendiri, kadang-kadang dia tidak serupa seperti yang kita sebut. Mana dia tu adil tetapi lihat dari segi dia mulazamah dengan guru dia, tidak lebih banyak daripada lebih mulazamah. Maka di situ tingkatan sahih itu lebih sahih hak ni lagi. Hak lebih sahih kasirul mulazamah daripada hak sementara-sementara. Lepas tu macam atas perawi itu sendiri, macam Ma'mar pun ada pertikaian juga terhadap dia tu. Berbanding dengan orang tak pertikai dia. Macam Imam Malik, tak ada siapa pertikai. Sebagaimana hadis sahih mempunyai martabat yang berbeza antara satu sama lain, begitu juga dengan hadis hasan. Al-Zahabi telah membahagikan hadis hasan kepada dua martabat. Yang pertama, martabat hasan yang paling tinggi riwayat Bahs bin Hakim daripada bapanya, daripada datuknya. Kemudian Amr bin Syu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Riwayat Ibnu Ishaq daripada At-Taimi dan yang seumpamanya yang dikatakan sebagai sahih. Martabat ini adalah martabat sahih yang paling rendah. Yang kedua, martabat hasan yang rendah itu hasan yang dipertikaikan kedudukannya. Ada yang mentashihkan dan ada yang mendhaifkan, seperti hadis Al-Harith bin Abdullah, Asim bin Bamrah, Hajjaj bin Artah dan lain-lain. Kedudukan hadis yang dihukum oleh ulama hadis sebagai hadis sahihul isnad. Sahihul isnad, mana dia tidak kata hadis sahih, tapi dia tambah pula hadis sahihul isnad. Mana beza tu?
hadis ini sahih. Hadis ini sahih sanad dia. Mana bila ada panggil mudhafun ilaih, dah. Al-isnad bila ada mudhafun ilaih ataupun bila ada qaid, bila ada satu lagi kata yang mengikat, maka lain dah hukum dia. Macam kita kata ikat, dah. Ikat basah, ikat kering. Lain dah. Mana kalau kata hadis itu sahih, hadis sahih sanad. Sebab dalam hadis ni dia bukan semata-mata sanad. Dah, dia kait juga dengan matan. Seperti dalam tarikh hadis sahih tu. 3 syarat secara langsung terlibat dengan sanad. Pada perawi itu adil. Perawi itu dhabit. Perawi itu antara satu sama lain tidak boleh terputus. Ini secara langsung berkenaan dengan sanad. Daripada 5 syarat hadis sahih, 3 tu secara langsung berkenaan dengan sanad. Hak 2 lagi tu selain dia berkait dengan sanad juga, dia berkait dengan matan. Syaz. Mana syaz dan juga illah tu dia berkait dengan matan juga. Mana ada juga syaz dari segi sanad. Ada juga syaz dari segi kandungnya dia, matan dia. Iaitu kalau kata syaz dalam matan tu, hadis tu kandungnya itu bersalah dengan hadis yang lebih sahih lagi. Ataupun hadis tu matan dia tu bercanggah dengan Quran. Itu orang panggil hadis tu ada syaz. Kata-kata ulama hadis ini adalah hadis sahih, sahihul isnad, sahih al-isnad. Tidak sama dengan kata-kata mereka ini hadis sahih di situ. Tak serupa. Begitu juga kata-kata mereka ini hadis hasanul isnad. Tidak sama dengan ini hadis hasan. Kadang-kadang sanad itu sahih atau hasan tetapi tidak pada matan. Mana tidak ada jaminan pada matan bila kata sahihul isnad, hasanul isnad. Kerana ada syaz dan illah. Seolah-olah bila ulama hadis mengatakan ini hadis sahih, berarti beliau telah menjamin kepada kita bahawa hadis ini memenuhi kelima-lima syarat hadis sahih. Sekiranya beliau mengatakan ini hadis sahih al-isnad, beliau menjamin adanya 3 syarat sahih sahaja, iaitu bersambung sanad, keadilan dan ketepatan para perawi. Adapun penafian syaz dan illah itu tidak diberi jaminan oleh beliau kerana ketidakpastian keduanya itu. Mana benda tu dalam kemungkinan lagi. Itu hak umumlah. Bagaimanapun jika seorang hafiz yang diakui hanya menyebutkan hadis ini sahihul isnad tanpa menyebut illahnya, mana kalau ulama yang menilai hadis itu orang yang dikenali sebagai hafiz ataupun naqid, pengkritik hadis, nuqad. Naqid jamak dia nuqad. Kalau dia kata hadis ini sahihul isnad tanpa menyebut illahnya, maka pada zahirnya matan itu adalah sahih juga. Kerana kaedah asal ialah tidak ada illah dan tidak ada syaz. Pertama-tama dia tu dah orang besar, macam Ibn Madini ke, dah Syu'bah ke, maka kita pakai hak zahirnya sahihul isnad tu mana dalam jaminan juga matan tu. Sahihul isnad maknanya matan tu dalam jaminan dia sebagai sahih juga. Kemudian lanjutan tentang hadis sahih ni, hadis hasan ini, maksud kata-kata At-Tirmizi dan lain-lain, mana ulama lain, hadis ini sahih, hadis hasan sahih. Hasan sahih. Maknanya kalau kita ni bincang boni hasan, sahih. Kemudian hasan. Ni tiba-tiba hasan sahih. Lagu mana?
Maknanya atas satu hadis tu dihukum dengan dua sifat. Dengan dua sifat. Macam contoh kita kata buah apa? Buah ni manis masak. Masak manis. Jadi orang rasa manis kau masak. Dia kata masak manis. Mana ada manis sikit, ada masak lagi. Lepas tu hadis hasan sahih ni mengikut Tirmizi. Apa maksud dia? Jadi hal ini kena berhenti sinilah malam ni. Ini ada pembicangnya, pembicangnya juga. Cuma yang dipilih oleh Imam Muttahani, Syekh Dr. Imam Muttahani dipilih mengikut tarjih Hafiz Ibn Hajar. Sebab banyak pendapat ulama dalam mentafsirkan hadis sahih hasan sahih ni. Kalau kita kata tadi macam masa mani, ada juga ulama hadis kata lagu juga. Macam hadis ni hasan sahih maknanya sahih batu-batu pun tidak, tapi ala hasan. Ada juga yang kata lagu itu. Aku akhir coba di situlah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.